Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton yang dihormati, yang dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, yang budiman, apabila kita mengungkapkan tentang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bukan hanya mengungkapkan dengan kata-kata dan lidah, tetapi juga dengan hati yang menghargai segala nikmat yang Allah kurniakan buat diri kita. Hati yang menghitung-hitung nikmat Allah, hati yang gembira, hati yang menghargai, juga hati yang bukan hanya pasif tetapi hati yang aktif, seolah-olah menampung segala nikmat yang telah Allah kurniakan untuk disebarkan apabila dia mengetahui bahawa nikmat ini tidak terhitung dan terbilang. Begitulah Al-Quran menggambarkan melalui surah Luqman ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sebenarnya dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, di dalam pensyariatan Islam, di dalam segenap hukum hakam undang-undang dalam agama ini, Allah Subhanahu wa taala bila mewajibkan maupun apabila melarang sesuatu perkara adalah demi kebaikan manusia itu sendiri. Hakikat orang yang bersyukur tidak memuji atau tidak menambahkan nilai kekuasaan barang sedikit pun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga apabila seseorang itu mengingkari nikmat dan juga mengingkari perintah Allah, tidak mengurangkan sedikit pun kekuasaan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Dan begitu juga yang tadi kita fahami, bila kita bersyukur sebenarnya untuk Allah menambahkan nikmat buat diri kita. Bila seseorang itu bersyukur sebenarnya untuk menjadikan dia hati yang tenang, untuk dia memanfaatkan sekalian manusia sesuai dengan nikmat-nikmat yang disalurkan kepada semua. Begitulah segenap pensyariatan di dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia melalui firman-Nya dalam suratul Baqarah ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala apabila ingin menjadikan manusia di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan peranan manusia, iaitu menjadi perwakilan Allah Azza wa Jalla. Perwakilan Allah ini diberikan bekalan bukan hanya dengan akal, minda, hati, rohani, tetapi Allah membekalkan manusia sebagai perwakilannya dengan pensyariatan, dengan undang-undang agama ini, semata-mata demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Orang yang bersyukur sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Disyariatkan sesuatu pengibadahan sebenarnya untuk maslahat manusia sendiri, dan di antara maslahat-maslahat, kepentingan-kepentingan, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapati tujuan utamanya untuk menjaga nyawa manusia atau disebut dengan hifzun nafs. Di dalam maqasidus syariah, di dalam tujuan utama, maksud tertinggi di dalam sebuah pensyariatan adalah juga yang dinamakan menjaga nyawa. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, agama ini senantiasa berligar bukan hanya dari sudut hukum dan satu perintah. Ada kalanya satu perintah itu apabila kita menilai daripada sudut hukum dan ahkam, kita akan mendapat pengajaran tentang rukun, tentang boleh, tentang pahala dan sebagainya. Tapi kalau kita nilai daripada sudut-sudut yang lain, kita akan dapati falsafah, tujuan dan matlamatnya semata-mata untuk kemaslahatan manusia dan untuk menjauhkan mereka daripada segenap kemungkaran dan kefasadan. Yang mana kita lihat apabila sebuah hukum, sebuah penggubalan dasar dan undang-undang bukanlah hanya sekadar hukum wajib, haram dan pelaksanaannya, tetapi matlamat utama mengapa ia diadakan. Dalam rangka kita bersama di musim COVID-19
di musim Ramadan ini, saya yakin perkara-perkara yang biasa kita hadapi pasti berubah. Bahkan kalau kita tinjau, Ramadan itu datang untuk merubah norma-norma kebiasaan kita. Seharusnya seseorang yang melalui bulan Ramadan dalam masa Covid ini, walaupun ada perubahan-perubahan yang berbeza dari tahun-tahun yang sudah, seperti beriktikaf di 10 malam terakhir di masjid, beriftar bersama-sama di masjid, bertarawih, bertadarus, pasti akan perlu ada penyesuaian. Tetapi orang yang benar-benar menghayati maqasid Ramadan contohnya, ataupun menghayati kebiasaan dan hikmah Ramadan, dia akan mendapati bahawa Ramadan itu sendiri datang merubah norma-norma kebiasaan, bukan hanya Covid. Maksudnya tuan-tuan, orang yang sebelum dalam bulan Ramadan mungkin dia boleh makan dan minum di siang hari, datangnya Ramadan dia merubah norma-norma kebiasaan tersebut. Orang yang mungkin hanya istighfarnya beberapa kali sahaja sehari, datang Ramadan dia bermohon, innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, melebihi daripada permohonan-permohonan yang lain. Ini yang merubah kebiasaan-kebiasaan yang ada. Dan dalam rangka kita mengubah kebiasaan-kebiasaan yang ada pada tahun ini, saya yakin walaupun Ramadan kita berbeza daripada tahun-tahun yang sudah, tetapi kita sebagai orang yang beriman pada Allah, orang yang berpuasa kerana Allah, orang yang melihat Ramadan itu sebagai satu syariat yang akan memperbaiki diri kita, yang menjaga agama kita dan menjaga nyawa kita, maka kita akan bijak untuk mengharungi dan menjalani Ramadan. Beberapa usulan yang boleh saya usulkan untuk tuan-tuan dan puan-puan adalah, apabila kita mengharungi Ramadan dengan keadaan tarawih yang mungkin tersekat sekarang ini, jangan sampai kita mengorbankan tarawih apabila tidak ada tarawih berjamaah di masjid. Lakukan bersama ahli keluarga kita. Bahkan kalau qiyamul lail itu, di antara roh ataupun di antara keutamaan qiyamul lail adalah kerana kita bersendirian di malam hari dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak dapat bersahur, beriftar bersama-sama dengan para jemaah, jangan jadikan keberkatan dalam bersahur, doa dalam bersahur, beriftar bersama-sama ahli keluarga itu sebagai satu perkara yang mengurangkan rasa nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah senantiasa berada di rumah. Kalaulah kita melihat hifzun nafs itu tadi, menjaga nyawa, itu diutamakan di dalam pensyariatan-pensyariatan. Jangan sampai kita gadaikan kerana kita nak bersama, kerana kita nak berkumpul, kerana kita nak merapat antara satu sama lain, kita gadaikan matlamat-matlamat utama dalam agama, iaitu menjaga nyawa. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, ada sebuah kisah di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka memberikan panduan yang silap kepada seorang sahabat yang tidak boleh berwuduk dan mempunyai permasalahan kalau badannya terkena dengan air. Sahabat ini ingin berwuduk, dalam riwayat yang lain ingin mandi hadas yang wajib. Maka dipaksa dan disaran oleh para sahabat lain untuk berwuduk dengan air, sedangkan sahabat ini tidak boleh terkena air disebabkan kekurangan ataupun keadaan situasi beliau yang tidak sihat. Demi seolah-olah ingin mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menerima saranan sahabat yang lain dan dia pun mengambil wuduk, dan disebabkan wuduknya dan terkena air itu, beliau lantas meninggal dunia. Apabila kisah ini, berita ini sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda benar-benar marah. Baginda sallallahu alaihi wasallam benar-benar marah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kamu semua telah membunuhnya, kamu semua telah membuluhnya. Bukankah obat daripada sesuatu kejahilan itu bertanya? Dalam maksud yang lain, bertanya kepada ahlinya. Tuan-tuan yang saya muliakan, ahlinya adalah para asatizah dan para ulama. Ahlinya dalam konteks kita menghadapi Covid pada zaman sekarang ini, boleh saya katakan telah mutawatir para ahli perubatan, doktor di seluruh dunia memberikan panduan-panduan,
memberikan nasihat-nasihat, memberikan cara-cara bagaimana kita dapat mengekang penyakit ini bersama. Dan salah satunya adalah bila kita melakukan social distancing, salah satunya bila kita berada tetap di rumah, tidak berkumpul. Dan sebenarnya panduan-panduan ini telah dilakarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat Nabi seperti Sayyidina Umar apabila menghadapi wabak taun, dan juga oleh tokoh ilmuwan Islam seperti Ibn Sina dan sebagainya. Maka nasihat saya kepada anda, kepada diri saya, marilah kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh erti walaupun berbeza. Ramadan yang menjadikan kita dekat dengan Allah, yang menjadikan kita dapat membina keluarga dalam suasana pengibadahan, dan yang paling penting, satu Ramadan yang telah menjadikan hubungan kita rapat dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga mengesankan kebaikan itu kepada sekalian manusia. Dan bagaimana kita mengesankan sekalian manusia adalah dengan mementingkan kepentingan mereka melebihi dari kepentingan diri kita. Dan kepentingan mereka dan diri kita pada saat ini adalah dengan kita tidak melakukan pertemuan-pertemuan yang berjarak dekat, adalah dengan banyak berduduk di rumah, adalah dengan kita menghentikan aktiviti sosial kita, termasuk ibadah-ibadah kita yang beraktiviti jemaah di masjid, yang kita sedih dan juga yang terpaksa kita tangguhkan. Tetapi jadikanlah ibadah-ibadah itu tidak tersekat di rumah-rumah kita. Hidupkan rumah-rumah kita dengan pengibadahan, dengan cahaya-cahaya ilahi, dengan kasih sayang. Dan moga-moga episod ini dengan doa, dengan berkat rahmat kasih sayang Allah, memandang dan melihat dengan penuh kasih sayang, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan penyakit wabak ini secepat mungkin daripada diri kita dan sekalian manusia. Hadza wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.